السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, taufik dan hidayah Allah untuk sama-sama kita berada dalam lingkungan majlis ilmu. Semata-mata kita mencari keredaan, rahmat dan keberkatan daripada Allah. Atas segala amalan yang kita lakukan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan dan menggolongkan kita di kalangan hamba-Nya yang bertakwa, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kitab kita Al-Halal wal Haram fil Islam, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, terjemahan Syekh Ahmad Semaid. Pada bulan ini kita masuk prinsip yang ke-6. Setelah 5 prinsip yang lalu telah kita bicarakan bersama. Mudah-mudahan yang sebelum ini dapat sikit sebanyak membuka minda kita dan memberikan kefahaman kepada kita secara asas. Dalam penetapan hukum halal dan haram itu terdapat prinsip-prinsip tertentu yang telah digariskan oleh para ulama, bahawa halal dan haram ini bukan sewenang-wenangnya dilafaz di lidah ataupun ditulis dan dikeluarkan hukum, tetapi ia memerlukan satu kaedah calculation yang tertentu yang telah digariskan oleh ulama berdasarkan kepada, berpandukan kepada kefahaman mereka daripada ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi SAW. Semua prinsip ini tidaklah didasarkan dengan akal nafsu semata-mata, tetapi didasarkan daripada kefahaman yang mendalam terhadap perintah, suruhan dan larangan Allah dalam Al-Quran. Maknanya para ulama bagaimana mereka memahami, lalu mereka buat satu kesimpulan yang dikeluarkan daripada ayat-ayat perintah, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran ni, sama ada yang bentuk suruhan maupun larangan. Jadi ulama membuat satu prinsip yang dasar. Jadi keluarlah 11 prinsip. 11 prinsip yang menjadi asas sebagai satu perkiraan dan calculation dalam nak letakkan satu benda itu halal ataupun haram dalam Islam. Dan kita dah melalui prinsip yang kelima dalam bulan yang lalu, tak silap saya, bulan lalu kan. Di mana ada prinsip yang terakhirnya ialah bulan lepas, bulan 4 gitulah. Saya pergi umrah bulan lepas. Jadi bulan yang lalu prinsip pada menetap pada yang halal sahaja. Kenapa menetap pada yang halal sahaja dalam bulan yang lalu saya sebut. Sebabnya ialah kerana Allah Ta'ala tidak akan memberatkan kita dengan hukum. Apa sahaja yang Allah haramkan kepada kita, pastinya Allah Ta'ala memberikan satu alternatif yang lain yang lebih baik dan lebih banyak. Maka dengan sebab itulah Islam dalam konsep halal dan haram disuruh dan diperintahkan oleh Allah kepada umatnya supaya mengambil yang halal, kerana alternatif yang diharamkan oleh Allah itu telah diletakkan oleh Allah yang terbaik. Contohnya apa yang Allah haram, lalu Allah bagi alternatif yang lain. Maknanya Allah mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli dalam pelbagai bentuk. Allah mengharamkan arak, Allah menghalalkan pelbagai jenis minuman selagi mana tidak memabukkan. Jadi disuruh kita mengambil yang halal kerana Allah bersifat tidak akan memberatkan orang yang beriman dengan hukum dan perintah Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
tiadalah Allah Ta'ala mentaklifkan seorang jiwa, seorang manusia, melainkan apa yang mampu ditanggungnya. Ini jaminan daripada hukum Allah. Kemudian prinsip yang keenam, yaitu apa sahaja yang menarik kepada yang haram, hukumnya haram juga. Prinsip yang keenam ni, apa sahaja yang menarik kepada yang haram, maka hukumnya haram. Berkata pengarang kitab, di antara prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam, bahawa jika dia mengharamkan sesuatu, maka dia akan mengharamkan apa sahaja yang bakal menarik kepada yang haram itu, dengan cara menutup pintu kepadanya supaya ia tidak berlaku. Ini konsep dalam Islam. Dia bersifat bukan hanya mengharamkan satu benda, tapi dia bersifat sadd zari', yakni dia mencegah sebelum berlaku. Jadi ma ghulibal haram fahuwal haram. Dalam kaedah fiqh dipanggil, apa sahaja yang mendorong ke arah satu benda yang diharamkan oleh Allah, faktor-faktor yang terdorong ke arah itu pun turut diharamkan. Maknanya benda-benda yang sekelilingnya yang boleh tertarik kepada hukum benda yang diharamkan oleh Allah. Maka benda yang faktor-faktor yang mendorong kepada yang lain yang boleh menarik kepada perkara yang diharamkan oleh Allah, faktor-faktor tadi ataupun unsur-unsur tadi pun juga diharamkan dalam Islam. Ini kita banyak kita kena berwaspada. Walaupun tidak berlaku secara langsung jadi haram pada waktu secara terus, tapi dia akan berlaku kemudian. Kan, walaupun sekarang ni tak berlaku, faktor-faktor yang kita ambil itu tak berlaku kepada, terdorong kepada berlakunya haram, tapi perbuatan-perbuatan kita itu akan mendorong kita lama-kelamaan kepada haram. Sebab itulah hukum Islam pun pernah kita sebut dalam kuliah kita peringkat muqaddimah dahulu. Apabila kita menjelaskan di antara apa yang dimaksudkan halal, haram dan juga makruh, telah kita muqaddimah dahulu, di mana dalam muqaddimah dahulu kita dah sebut makruh, walaupun ia makruh. Apa maksud makruh? Tidak dibenci, tidak diharam dalam Islam, tetapi dibenci, tidak disukai untuk mengambilnya, dibuat ataupun membuatnya. Iaitu disebut sini jika dilarang oleh syariat kepada sesuatu perkara tetapi tidak memberatkan larangan, maka hukumnya haram, maka hukumnya makruh. Maknanya larangan itu tidaklah sampai larangan yang berat, yang pasti, maka hukumnya makruh. Cuma apabila dilakukan selalu dan tidak dipedulikan larangan serupa itu, biasanya dia akan menarik pelakunya kepada haram. Jadi sebab itu walaupun makruh, dia akan terdorong kepada benda yang haram. Ini sebagai contoh. Jadi dalam kaedah yang prinsip yang keenam ni berpegang bersatu kaedah, ma ghulibal haram fahuwa haram. Dilihat pada salah satu daripada ayat Allah Ta'ala. Bagaimana ulama keluarkan prinsip ini? Kerana dilihat daripada berpandukan kepada salah satu daripada ayat Allah dan juga terdapat hadis Nabi SAW. Contohnya dalam ayat zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ayat itu, wala taqrabuz zina, janganlah kamu menghampiri zina. Jadi perkara yang terdorong kepada zina itu perkara-perkara perbuatan yang boleh menghampirkan diri kepada zina. Maka sebab itulah ayat wala dan tidak boleh kamu menghampiri itu bermaksud perkara yang mendorong ke arah zina tadi. Jadi tersebutlah Allah Ta'ala sebut, dipahami daripada ulama bahawa wala taqrabuz zina ni faktor-faktor yang terdorong kepada berlakunya benda yang diharamkan oleh Allah, sebab innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Perbuatan itu keji dan buruk, serta mendapat kemurkaan Allah Ta'ala, celaan yang mendapat celaan daripada Allah. Maka ini dipahami daripada ayat Al-Quran. Ulama keluarkan prinsip ini, prinsip di mana apa sahaja faktor yang terdorong kepada perbuatan haram, maka faktor-faktor tersebut juga diharamkan dalam Islam. Berpandu juga kepada hadis Nabi SAW. Kan? Dalam isu Arab, orang yang membelinya, orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang memerahnya sekalipun, maka juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis-hadis dan kefahaman daripada dalil-dalil inilah ulama terkeluarlah satu prinsip di mana dalam menetapkan hukum halal haram ini, prinsip yang keenam ialah
apa sahaja yang terdorong kepada haram, maka ia haram juga. Bahawa jika dia mengharamkan sesuatu, maka dia akan mengharamkan, yakni Allah akan mengharamkan apa sahaja yang bakal menarik kepada yang haram itu, dengan cara menutup pintu. Menutup pintu. Islam bersifat dia tutup pintu daripada awal. Dia mencegah, prevention, better than cure. Bersifat prevent daripada berlaku. Bersifat dia menyekat pintu ke arah perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka inilah yang prinsip yang keenam yang dipahami daripada ini. Maka ada satu kaedah dipanggil sadduz zara'. Sadduz zara' ini maknanya sekat daripada bakal berlaku benda yang kita rasa bahawa dia akan benda yang jelas haram. Maka sekat daripada awal, maka tak benar kita melakukannya. Dan jika Islam mengharamkan perbuatan zina sebagai contoh, misalnya maka dia juga akan mengharamkan gejala-gejala penarikan kepada zina, serta apa sahaja yang menjadi dorongan kepada zina, seperti pendedahan diri ala kaum jahiliyah, cara jahiliyah. Duduk berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, pencampuran bebas, gambar-gambar wanita yang tidak berpakaian, pergaulan yang tidak berkesopanan, nyanyian-nyanyian yang menarikkan nafsu berahi, dan seterusnya. Itulah. Maksudnya semua faktor-faktor ini dia akan mendorong, meningkatkan nafsu, yang mana nafsu sentiasa cenderung kepada menjadi hawa, iaitu menyeleweng. Nafsu kita ni umpama telur di hujung tanduk, bila-bila masa dia akan jatuh. Jadi kita kena berjaga-jaga dan berhati-hati. Kalau ada benda lain yang memerakkannya, maka dia akan tumbang, siapa sahaja pun. Sama ada dia berilmu, sama ada dia bijak, sama ada dia jahil sekalipun, sekalian dia pandai pun, mereka terdorong kepada nafsu. Semua manusia ada nafsu. Maka dengan sebab itulah nafsu ini diminta oleh Allah supaya kita berwaspada. La uqsimu bin nafsil lawamah, sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsu. Maka Allah Ta'ala memberi pesanan kepada kita supaya menjaga dan berhati-hati dengan nafsu ini. Jangan mengambil faktor-faktor yang mendorong, yang menyebabkan nafsu kita ini cenderung kepada nafsu ammaratun bisu. Nafsu ammaratun bisu, yang sentiasa mengajak kepada maksiat dan kejahatan. Jadi faktor-faktor inilah juga diharam dalam Islam. Maknanya contohnya, apa sahaja dorongan yang kepada zina, seperti pendedahan diri, cara kita berpakaian, si berhati-hati. Maknanya sama ada lelaki atau perempuan lah, kedua-duanya sekali. Bukan saya hanya nak bias kepada perempuan saja, orang lelaki saja, tapi orang perempuan, orang lelaki pun mesti memelihara auratnya. Perempuan pun menjaga had-had batasan auratnya. Dan selain daripada tubuhnya, dia ada penampilannya, percakapannya, percakapannya pun yang juga merupakan aurat, yakni suaranya itu. Kemudian duduk berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Ini pun kena berhati-hati. Dalam hadis yang jelas, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah berdodoan seorang lelaki dan wanita. Sesungguhnya syaitan itu akan menjadi yang ketiga. Dia akan mengajak. Teringat saya cerita satu kuliah Ustaz Azhar Idrus. Dia dalam kuliah dia tu dihadiri ramai anak-anak muda. Antaranya Mak Rempit dengan kuliah dia. Mak Rempit datang kuliah Ustaz Azhar ni, walaupun dia berjanggut berjubah ke mana-mana, tapi boleh menarik anak Mak Rempit datang dengan kuliah. Jadi Ustaz Azhar ni, saya tengok kuliah dia jawab ni sesuai lah dengan kebijaksanaan dia tu, dengan mad'u dia. Memang saya tertarik nak belajar dengan dia. Saya tengok dia punya CD dia, dia punya rakaman. Atau bangun salah seorang anak murid, kata, Ustaz, saya nak tanya soalan. Saya ni Mak Rempit, mengaku dia siap. Saya ni Mak Rempit. Saya nak tanya hukum, Ustaz. Boleh tak kami ni yang golongan Mak Rempit ni keluar malam-malam membonceng awet di belakang, bawa awet belakang, boleh tak boleh? Dia minta boleh tak boleh je, tuan-tuan. Ada masyarakat kita ni, tuan-tuan, dia tak nak dengar syarah panjang-panjang.
Ceramah kat dia nak bagi hukum je, jangan ceramah. Aku tahu boleh ke tak boleh, tapi syarah ayat Quran apa tak payah. Memang tuan ada begitu, sebab masyarakat kita kena naik yang golongan-golongan ni yang tak mau dengar syarah banyak-banyak. Dia nak kata boleh, firm. Tak boleh, firm. Cukup. Jadi Ustaz Azhar pun saya tengok cara jawab tu dia kena berhati-hati. Kalau dia kata tak boleh, takut mak rempit belah tak main dah kuliah tu. Yalah. Budak-budak tu tengah duduk berjinak-jinak datang dengan kuliah, kena hukum hari ni, pak, esok tak main dah. Kena hantar hari ni sebab dia mengaku dia mak rempit. Orang dah kenal dia. Itu malu lah kata tak boleh. Dia buat dah 2 tahun duk punci awet ni. 2 tahun duk punci awet. Jadi kalau Ustaz Azhar kata no, tak boleh, haram, maka dia tak datang. Hilang seorang, hilang satu udi. Ataupun kata yes, boleh aja. Tak boleh. Sebab apa? Yes, mana boleh? Hukum Islam jelas, tak boleh. Sebab itu para ustaz, kita tak boleh sembunyi. Para pendakwah, untuk tuan-tuan dan perempuan faham. Kami para pendakwah kata tak boleh menyembunyikan hukum Allah. Kalau kami kena sampai. Sama ada tuan-tuan suka ke tak suka ke, kami kena nyampaikan hukum Allah kerana kami diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Allah tanya kami balik. Macam tuan-tuan dengan amanah tuan-tuan, kami dengan amanah kami, iaitu apa dia? Ilmu. Ilmu adalah amanah kami. Kami tak boleh sembunyi. Bila khutbah, kita cakap ayat, bagi tahu ayat. Walladzina yarmunal muhsanat. Orang yang menuduh orang lain berzina, perempuan yang baik zina, bawa 4 orang saksi. Orang tak suka buat macam mana? Itu ayat Allah Ta'ala. Dia nak melenting-melenting lah. Tapi kami kena beritahu. Kami kena menerang. Kena sampai dalam masyarakat yang dalam keadaan terkapai-kapai jawapan daripada perintah Allah Ta'ala. Kita kena beritahu. Tak boleh sembunyikan. Tapi Ustaz Azhar ni dia beritahu. Dia kata, kalau dia jawab boleh, seolah-olah dia menipu dengan ilmu yang dikurniakan Allah. Lalu dia jawab macam mana? Dia jawab boleh. Dengan satu syarat. Syaratnya ialah bila hang bawa awet tiap malam, syarat dia bapak awet tadi duduk tengah-tengah tengok tu. Bapak awet tadi duduk tengah-tengah tengok tu. Hang bawa lah sampai 4 pagi pun. Tak kisah. Tapi kalau hang boleh buat begitu, hang buat. Kalau hang tak boleh buat, nikah. Faham sendiri. Faham sendiri lah. Jadi maknanya kita tak boleh menipu hukum Allah, kita beritahu. Tapi begitulah kaedahnya. Ada kalanya kita beritahu secara direct, ada kita beritahu dengan cara dia berfikir sendiri. Lu fikirlah sendiri. Kita beritahu jawapan, lu fikir sendiri. Kerana masyarakat, ada yang kita cuba memahamkan masyarakat, dan masyarakat memang tak mau faham. Ada masyarakat yang kita cuba memahamkan mereka, tetapi dalam keadaan mereka sendiri tak mau faham. Sebab mereka belum sampai tahap. Contohnya, kalau kita yakin bahawa perintah Allah ni menyelamatkan manusia, kenapa kita tak ambil perintah Allah? Sebab ramai manusia yang melihat perintah Allah dengan mata kepala, tapi mereka tak nampak dengan mata hati. Kita yang nampak dengan mata hati ni, apa sahaja perintah Allah pasti benar, pasti menyelamatkan kita, pasti kita yakin dengannya, boleh membantu kita, boleh menjaga keamanan kita dan menyelamatkan kita. Tapi ada orang tak nampak. Dia mempersendakan hukum Allah lagi. Dia kata hukum Allah ni payah nak buat lah. Walaupun saya percaya hukum Allah, tapi payah nak buat, tak praktikal. Sebab dia nampak hukum Allah dengan mata kepala. Kita yang beriman sungguh-sungguh nampak hukum Allah dengan mata hati. Bahawa apa yang Allah suruh buat ni walaupun logik tak ada, tapi Allah suruh, kena ambil. Macam orang kata, macam isu video dengan saksi. Orang nampak dengan mata kepala. Kita kena lihat dengan mata hati. Lihat mata hati bahawa Allah Ta'ala tetapkan begini, walaupun Allah tahu moden kebangkit zaman teknologi, zaman perkembangan ilmu dah meluas, berbagai-bagai teknologi muncul selain daripada apa yang ada, selain daripada, sebab itu walaupun keadaan begitu Allah suruh 4 orang saksi juga. Sebab Allah beriman. Jadi kita yang beriman lihat dengan mata hati ni, kita yakin bahawa Allah suruh begini ada hikmah, ada kebaikan. Tapi ada manusia yang lihat dengan mata kepala je. Dia kata, mana mustahil nak buat macam ni. Dia kata, orang kena rogor, kena bak saksi macam mana. Dia macam-macam timbul sebab dilihat dengan mata kepala sahaja. Itu kan jenis tu. Sebab itu ada golongan masyarakat ni, dia tak nak faham. Tapi kita cuba memahamkan mereka. Okey. Dan jika Islam mengharamkan perbuatan zina, misalnya, maka dia juga akan mengharamkan segala gejala-gejala penarikan kepada zina.
serta apa sahaja yang mendorong kepada zina, seperti pendedahan diri ala jahiliyah, duduk berduaan dengan wanita yang bukan mahram, bercampur bebas, gambar-gambar wanita dan seumpamanya yang boleh mendorong kepada menaikkan hawa nafsu dan seterusnya juga diharamkan oleh Islam. Sebab itulah para fuqaha telah menetapkan kaedah berikut, iaitu apa sahaja bakal yang menarik kepada yang haram, maka hukumnya haram juga. Dia panggil bahasa Arab, dia panggil ma ghulibal haram fahuwal haram. Apa sahaja yang terdorong kepada haram, cenderung kepada haram, maka dia juga diharamkan oleh Islam. Sama dengan contoh ini, apa yang sudah ditetapkan oleh Islam, bahawa dosa perbuatan haram itu tidak hanya dipikul oleh pelakunya yang membuat maksiat itu semata-mata, malah ia lebih jauh daripada itu, yakni sehingga menyeluruh ke semua orang, sama ada dia berkongsi dalam perbuatan itu dengan bantuan tenaganya maupun moralnya. Sama juga dengan pelaku yang membuat maksiat, bukan sahaja orang yang buat maksiat secara langsung, tapi orang lain yang mendorongnya itu. Yang mendorongnya, macam saya sebut isu membuat maksiat minum arak. Siapakah yang timbulkan arak ni? Mana pelaku ni dengan minum arak? Contohnya kita menghalalkan gini, menghalalkan permit, dibenarkan berluasa, secara berluasa. Kita yang meluluskannya, kita yang mengambil untung dengannya walaupun tak minum. Kita yang memerahnya, kita yang memetik buahnya, kita yang menekan misinnya, turut sama termasuk dalam kelompok yang diharamkan dalam kaedah ini. Ini kaedah Islam. Itu yang pelakunya. Bahkan dia kata sini bukan setakat perbuatan dengan bantuan tenaga, bahkan dengan moralnya. Bantuan dengan moral, sokong pun tak boleh. Ini kitab Dr. Zuhrawi kata ni, bukan saya kata. Kan? Bantuan dengan moralnya pun dia anggap haram. Ini kita kena berhati-hati kaedah ini. Dan semuanya akan menanggung dosanya sekadar penglibatannya. Maknanya penglibatannya itu turut akan menanggung dosa apa sahaja yang diharamkan oleh Islam. Dalam perkara minuman khamar, yakni arak, Nabi SAW telah melaknati peminumnya. Nabi melaknat. Yakni haramlah. Arti kata melaknat itu haram. Kan? Peminumnya, pemerasnya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, dan orang yang memakan harganya. Maknanya semua orang yang terlibat. Ia memberi sumbangan ke arah berlakunya pelanggaran hukum Allah secara langsung oleh orang lain. Pelanggaran hukum Allah secara langsung oleh orang lain. Tapi kita yang menyokong ke arah pelanggaran secara tidak langsung, maka turut akan menanggung dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semua itu akan diperincikan nanti. Kata Zuhrawi, kita akan masuk bab arak saja, minum saja. Bab arak tu dalam tajuk yang lain. Itu prinsip yang ke-6. Prinsip yang ke-6. Prinsip yang ke-7. Tipu helah pada yang haram adalah haram juga. Tadi apa sahaja yang terdorong kepada haram, faktor-faktor, bantuan-bantuan ataupun perkara-perkara perbuatan yang tidak langsung kepada haram, perbuatan itu adalah haram. Prinsip yang ke-7 pula tipu helah. Tipu helah dalam mengharamkan dalam melakukan perkara yang haram, tipu helah itu pun haram. Dan sebagaimana Islam telah mengharamkan apa yang menarik dan mendorong kepada perbuatan haram, menerusi cara-cara yang lahir. Maknanya Islam ni mengharamkan perkara yang lahir. Maknanya yang batin tak haram. Yang lahir ya kita bagi hukum haram. Apa dia lahir ni? Perbuatan yang nampak. Kita bagi hukum ni, hukum haram, hukum halal dan haram ni, hukum wajib semua ni perbuatan lahiriah saja. Perbuatan di hati haram tak? Tak haram. Perintah di hati nak buat satu benda, maka tak dianggap sebagai berdosa. Lahiriah saja. Islam ni hukumnya hukum lahiriah. Tadi saya terdengar dalam radio bincang pasal IKIM. Dalam IKIM bincang pasal insentif kepada orang yang berlaku adil dalam poligami. Di Kelantan ada satu cadangan. Satu cadangan, jangan marah nak saya bincang pasal ni. Saya sentuh sikit je. Di Kelantan ada bincang satu cadangan, belum buat lagi. Maknanya kita akan dibantu kepada mereka yang adil
dalam poligami, khususnya berpoligami kepada ibu tunggal, mengambil isteri yang lain, isteri yang seterusnya di kalangan ibu tunggal. Lalu si suami ini kalau dia berlaku adil, dipastikan mahkamah adil dia ni, pihak kerajaan akan beri insentif, sama ada kepada suami ataupun kepada isteri lah. Jadi dalam perbincangan tu dia bertanya seorang ustaz, jemput ustaz memberi pandangan. Saya pandangan bahawa dalam Islam ni memberi hukum adil itu pada hukum lahiriah. Kita tak boleh bagi hukum pada zat, pada batin. Yakni macam mana? Adilnya Islam ni dilihat pada hukum lahiriah. Maknanya si suami itu melayan hak isteri-isterinya itu dengan cara lahiriah yang adil. Maknanya ini bagi hak dia, ini bagi hak dia. Tapi kalau kasih sayang yang tak nampak, kita tak boleh minta dia adil. Tak boleh hukum dia zalim. Contohnya, si isteri kedua kata, abang lebih sayang isteri pertama. Nampak macam abang sayang dia, abang tak adil. Tak boleh. Mahkamah tak boleh terima. Mahkamah tak boleh terima, kata si isteri hanya assume bahawa suaminya lebih sayang kepada isteri pertama ataupun isteri yang lain daripada dia, daripada nampak-nampak rupa macam ni. Tak boleh. Sebab dalam Islam ni hanya menghukum lahiriah sahaja. Kalau benda yang tersembunyi sudut batin, tak boleh dihukum. Walaupun hati manusia, walaupun tak boleh kita nak bagi ini persen hanya 100, ini 80, ini tak, memang tak boleh letakkan. Tapi hukum dalam Islam mesti dipahami oleh sekalian ayat bahawa dihukum dalam Islam ni mengikut lahiriah sahaja. Perbuatan lahiriah. Kalau adilnya itu, yakni nampak adilnya dia buat dalam perilaku lahiriahnya. Bukan dilihat pada rasa dalam hati kita bahawa dia ni lebih sayang, maka kita hukum dia sebagai tidak adil. Tak kenalah. Itu contoh dia begitu. Jadi dan sebagaimana Islam telah mengharamkan apa yang menarik dan mendorong kepada perbuatan haram menerusi cara-cara yang lahir, yakni lahiriah. Islam juga mengharamkan tipu helah untuk membuatnya dengan cara-cara yang tidak nampak dan tipu daya syaitan. Allah Ta'ala telah mengecam kaum Yahudi dari hal apa yang dilakukan oleh mereka tentang apa yang boleh diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan cara tipu helah. Sabda Nabi SAW, la tartakibu martakabal yahud wa tastahillu maharim Allah bi adna hil. Janganlah kamu lakukan seperti mana yang dilakukan oleh kaum Yahudi, lalu kamu menghalalkan larangan-larangan Allah dengan seburuk-buruk helah. Maknanya dia ambil benda yang Allah haram tu dengan cara dia tipu. Dia buat helah-helah. Benda yang diharamkan Allah ni dinampak pada lahirnya seolah-olahnya halal, tapi dia tipu-tipu nampak seperti haram. Nampak jadi sebenarnya haram, tapi dia buat tipu-tipu helah seolah nampaknya pada lahir zahirnya itu halal. Contoh yang dibuat oleh cerita yang masyhur bahawa Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atas kaum Yahudi untuk memancing pada hari Sabtu. Allah Ta'ala beratkan kepada agama orang Yahudi ni. Mereka ni tak dibenarkan kisah golongan yang disumpah ataupun golongan yang dilaknat oleh Allah kerana melanggar perintah Allah memancing pada hari Sabtu. Sebut dalam Quran ni kisah ni. Lalu mereka membuat tipu helah untuk mengelakkan diri daripada pengharaman itu. Allah Ta'ala melarang mereka daripada menangkap ikan pada hari Sabtu. Tahu dah memang Allah tak benarkan tangkap ikan hari Sabtu, tapi mereka buat tipu helah. Sebab macam mana? Mereka pun membuat pukat pada hari Jumaat. Dia buat pukat pada hari Jumaat sebab ikan hari Sabtu keluar banyak. Jadi dia buat pukat hari Jumaat, hari Sabtu dia tak pergi mancing, hari Ahad dia pergi tuai saja, dia pergi ambil saja. Penuhlah pukatnya. Maknanya dia ni walaupun tidak menangkap ikan secara langsung pada hari Sabtu, tapi dia buat tipu helah bahawa dia tahan ikan daripada awal. Tempat dia keluar, ikan keluar tu, tempat ikan keluar yang akan pergi satu tempat yang mana banyak ikan. Daripada sumber yang tahan ikan siap. Maka dia tak ambil pada hari Sabtu, tapi dia ambil pada hari Ahad. Ini tipu helah yang dibuat oleh orang Yahudi untuk melanggar perintah Allah Ta'ala. Kan? Maknanya dia cover up. Dia cover up perbuatannya supaya nampak. Walaupun dia diharamkan oleh Allah, tapi di cover up oleh mereka, nampak jadi halal. Sebab dia tak ambil ikan pada hari Sabtu, ambil ikan pada hari Ahad. Sedangkan ikan yang banyak itu datang pada hari Sabtu juga. Ini kerana Allah Ta'ala nak uji. Allah Ta'ala bebankan mereka dengan bebanan yang berat. Sebab itu Allah Ta'ala
buat begitu ke atas kaum Yahudi. Lalu semua ikan terperangkap pada hari Sabtu. Lalu mereka pun mengambilnya pula pada hari Ahad. Cara begini buat orang yang suka membuat helah memanglah boleh, tetapi pada pendapat para fuqaha adalah haram. Walaupun orang suka buat begini kaedahnya, ramai orang buat begini, tapi mengikut hukum fiqh haram. Tak haram. Tipu helah apa pun haram. Kan? Tipu helah apa pun haram. Macam zaman sekarang dah berlaku dah. Rasuah buat tipu helah nampak macam komisen. Dia buat ikut lunas undang-undang, ada sign agreement gini. Tapi komisen nama dia. Kan? Jadi macam itulah. Sebarang bentuk tipu helah tetap haram. Walaupun ramai orang buat kaedah begini, tapi ulama menganggapnya berhati, sebab halal dan haram ni tak boleh main-main. Kerana ia menjadi darah daging kita. Kerana ia akan memberi kesan terhadap tubuh kita, memberi kesan terhadap ibadat kita, memberi kesan terhadap semua amalan soleh kita. Sebab itu dia ambil berat oleh ulama, walaupun sebegitu keadaannya sekalipun. Dengan berbagai tipu helah. Cara begini buat orang yang suka membuat helah memanglah boleh. Memang orang pandai buat. Tak akhir zaman kita, bukan zaman kita, zaman Yahudi dulu pun, zaman kita pun ada juga. Memanglah boleh. Tetapi pada pendapat para fuqaha tetap haram. Sebab maksud daripada pengharaman itu ialah menahan diri dari menangkap ikan pada hari Sabtu dengan bersebab, ataupun mendapatnya dengan cara yang lain. Maknanya sebab pengharaman itu Allah Ta'ala nak menguji kita, tahap nafsu kita, tahan diri kita tu. Allah tak benarkan kita ambil, nafsu kita kena tahan. Jangan dia ambil, walaupun dengan apa cara sekalipun. Jangan di cover up dengan apa sahaja yang boleh menghalalkannya, walaupun ia haram. Dan di antara helah-helah yang berdosa, menamakan sesuatu yang haram itu dengan nama yang lain. Menamakan dengan nama lain, term-term, epistemologi dia, menggunakan epistemologi, istilah-istilah. Dia cover benda yang diharamkan oleh Allah dengan istilah-istilah yang baru, yang mengelirukan orang, yang tidak nampak bahawa benda itu haram. Contohnya faedah diganti daripada riba. Benarnya unsurnya sama. Walaupun boleh digunakan faedah bagi perbankan Islam pun guna juga. Tapi di belakangnya itu, maknanya di sebalik istilah tersebut, macam mana pengurusannya? Maknanya transaksinya itu bagaimana? Transaksi yang halal ataupun transaksi yang haram. Walaupun namanya itu nama sama. Untuk kita bank Islam pun pakai faedah, keuntungan dan faedah. Bank konvensional pun pakai keuntungan dan faedah. Tapi yang dilihat ialah di sebalik istilah tersebut, bagaimana transaksinya. Itulah yang membawa kepada, walaupun istilahnya berbeza, istilahnya istilah halal, tapi transaksi itulah sebagai bukti bahawa tetap ia adalah haram. Menamakan dengan istilah-istilah yang lain. Dan mengubah gambarannya, padahal hakikat barangan itu masih tetap tinggal. Menamakan dengan nama yang lain dan mengubah gambaran luarannya. Lahiriah dan luarannya nampak lain, tapi dalamnya itu hakikat yang sebenarnya sama saja dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Sama saja. Kan? Contohnya dalam pemakanan. Dalam pemakanan, banyak yang tak digunakan lagi nama-nama yang kita gerun mendengarnya. Dia boleh letak kod-kod. Kod I sekian-sekian, I sekian-sekian, I. Dia menggantikan istilah-istilah yang menggerunkan orang Islam daripada memakan, mengambil sebagai sumbernya makanan itu, digantikan dengan kod-kod nombor. Kalau orang tak tahu nombor-nombor itu, nombor itulah yang menggantikan unsur yang diharamkan dalam pemakanan, yang letakkan dalam makanan, dalam berbagai bentuk produk makanan segera. Ini semua ni ada berlaku dalam masyarakat kita. Segala tipu helah yang muncul kerana nak menutup mata orang supaya tidak nampak ia sebagai benda yang haram. Ini tutup tetap, walaupun tutup begitu, tetap ia adalah haram juga dalam Islam. Jadi kita kena berhati-hatilah orang Islam. Berhati-hati. Sebab itulah Islam, macam mana keadaan sekalipun tipu helah ke, apa yang mendorong perbuatan tak langsung ke, ia tetap haram. Kerana halal dan haram ni benda yang cukup dijaga-jaga, berhati-hati dalam agama kita.
Okey, sebenarnya tidaklah diperhatikan pengubahan namanya selagi bendanya sama itu juga. Tak kisah nama bertukar pun, tapi benda yang sama juga. Dan tidak pula penukaran gambarannya memberi apa-apa kesan selama ini, selama intipati barangannya tetap kekal. Maknanya benda itu masih diharamkan. Walaupun tukar nama, rupa luaran yang berbeza, tetap ia haram. Jadi jika ada orang yang mengada-adakan cara-cara baru untuk mencari jalan membolehkan memakan riba yang buruk itu, ataupun dia mencipta nama-nama baru buat minuman keras, contohnya alkohol, dia nak makan arak, tak akan nama alkohol sekian-sekian. Alkohol pun taklah, ada alkohol yang tak boleh minum. Memang ada label-label dia. Tapi ini memanglah istilah ini muncul. Diberi peringatan oleh pengarang kitab supaya jangan kita keliru. Sebenarnya benda yang disebut alkohol pun mana nama sahaja, tapi intipatinya tetap benda yang diharamkan oleh Allah kerana ia memabukkan. Dan mencipta nama-nama baru buat minuman keras untuk membolehkan minumannya, maka dosanya dalam riba dan dalam minuman khamar itu tetap kekal. Dan disebutlah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastahilanna ta'ifatun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Maksudnya nanti akan ada golongan dari umatku yang akan menganggap minuman khamar itu halal dengan menamakannya dengan nama-nama yang lain. Maknanya sebagai contohlah, bukan arak saja, maknanya Nabi sebut contohnya akan berlaku nanti nama arak itu diubah dengan nama lain. Nampak seolah-olah yang bukan arak, lalu dia ambil minuman, dia anggap itu minuman-minuman yang lain. Minuman-minuman lain. Jadi ini benar-benar yang mengelirukan kita, perhatian kita. Diberi peringatan oleh pengarang kita, prinsip ini mestilah kita jaga. Jadi ulama cukup berhati-hatilah soal ini sampai tahap tu, tuan-tuan. Kalau ulama pun minta kita berhati-hatilah hukum ini, kita pun kena berhati-hatilah. Sebab ia sensitif dalam agama kita, halal dan haram ni. Kerana ia melibatkan ibadah kita, amalan kita dan seumpamanya, insya-Allah. Jadi kita sambung akan datang prinsip yang ke-8 pula. Mudah-mudahan dengan izin Allah Taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu was salihat tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya Allah. Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil